Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Barisan hakimnya arif lagi bijaksana. Guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya Oni Marsha binti Abdul Mahad akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang Anak Durhaka. Di hujung sebuah kampung, tinggal seorang wanita tua yang sangat miskin. Dia mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Si Tanggang. Si Tanggang selalu berhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Pada suatu hari, seorang kawannya datang. Ketika itu, Si Tanggang sedang sibuk membelah kayu api di hadapan rumahnya. Ada kapal datang, marilah kita pergi tengok. Mendengar sahaja kapal, Si Tanggang begitu teruja. Dia segera berlari bersama kawannya menuju ke muara sungai yang tidak berapa jauh dari rumahnya. Apabila tiba di tepi sungai, Si Tanggang melihat sebuah kapal yang besar sedang berlabuh di muara sungai yang berhampiran. Wah, besarnya kapal itu. Kalaulah aku dapat bekerja di atas kapal itu, tentu bagus. Si Tanggang terus pergi berjumpa dengan nahkoda kapal yang meminta pekerjaan sebagai anak kapalnya. Nahkoda kapal itu bersetuju kerana melihat kesungguhan Si Tanggang. Saya berjanji akan bekerja bersungguh-sungguh tanpa mengira waktu siang dan malam. Janji Si Tanggang kepada nahkoda kapal. Nahkoda kapal hanya tersenyum melihat gelagat Si Tanggang yang begitu seronok mendapat kerja tersebut. Walaupun ibu Si Tanggang amat keberatan untuk melepaskannya pergi berlayar, namun ia terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji akan pulang ke kampung setelah ia menjadi kaya. Tanggang berjanji akan sentiasa ingat pada ibu. Bila sudah kaya nanti, Tanggang akan pulang dengan harta. Ibu tidak akan susah dan kita tidak akan dihina lagi. Janji Si Tanggang. Dengan linangan air mata, ibu Si Tanggang melepaskannya pergi. Si Tanggang terus berlari menuju ke kapal dengan perasaan gembira. Akhirnya, dia berjaya keluar dari kampung dan bekerja di atas kapal serta berlayar ke segenap benua. Dia berazam untuk memiliki sebuah kapal yang besar suatu hari nanti. Dia melakukan apa sahaja yang disuruh oleh nahkoda. Si Tanggang bekerja dengan lebih rajin dan lebih tekun lagi. Nahkoda kapal itu menjadikan Si Tanggang sebagai anak angkatnya. Apabila nahkoda uzur, maka Si Tanggang dilantik sebagai nahkoda yang baru. Dia dipanggil sebagai Nahkoda Tanggang. Si Tanggang cekap dan pandai berniaga. Namanya mulai terkenal. Sultan di negeri itu mula tertarik dengannya lalu menjemput ia ke istana. Tidak lama kemudian, Si Tanggang pun berkahwin dengan puteri Sultan. Dia membawa isterinya pergi berlayar di banyak tempat merata negeri. Pada suatu hari, kapal yang dinaiki Si Tanggang telah berlabuh di muara sungai tempat asalnya. Orang kampung mengetahui bahawa nahkoda itu ialah Tanggang. Mereka pun segera memberitahu orang tuanya. Anakku sudah pulang, Tanggang sudah pulang, katanya dengan gembira. Ya, aku rindukan Tanggang. Kabarnya dia sudah kaya sekarang, katanya lagi. Dengan pertolongan seorang pemuda, ibu Si Tanggang mengayuh sampan untuk berjumpa dengan Si Tanggang.
Apabila tiba di tepi kapal, seorang pekerja kapal melarang mereka naik. Seketika kemudian, si Tanggang muncul bersama isterinya. Dia mengaku tuan anaknya, jawab pekerja kapal. Betulkah dia ini ibu kanda? Tanya si isteri. Si Tanggang berasa malu untuk mengaku bahawa orang tua itu ialah ibunya. Kesusahan dan kemiskinan membuatkan ibunya kelihatan uzur dan daif sekali. Ibu kanda? Oh, tidak. Kanda tidak mempunyai ibu bapa lagi. Jangan benarkan orang tua ini naik. Herdik si Tanggang dengan perasaan marah. Oh, Tanggang, aku ibumu. Ibu ada bawakan pisang salai kegemaranmu, nak. Rayu si ibu. Pergi orang tua yang tidak sedar diri. Mereka pun pergi ke tepi sungai dengan perasaan sedih. Apabila tiba di tepi sungai, ibu si Tanggang memandang ke langit sambil mengangkat kedua tangannya. Dia berseru, "Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada si Tanggang bahawa aku ibu kandungnya." Tiba-tiba, petir berdentum. Angin bertiup kencang. Kapal yang dinaiki si Tanggang terombang-ambing. Si Tanggang berasa takut dan kesal. Dia tahu Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Oh ibu, ampunkan Tanggang. Tanggang berdosa ibu. Tanggang mengaku Tanggang anak ibu. Ampunkan Tanggang. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Apabila angin yang bertiup kencang itu sudah reda, kapal yang dinaiki si Tanggang telah menjadi batu. Pekerja-pekerja kapal juga menjadi batu. Si Tanggang dan isterinya turut menjadi batu. Kawan-kawan, pengajaran dari cerita ini ialah: pertama, kita tidak boleh menderhaka kepada ibu kita dan melawan kata-katanya kerana syurga dia bawa tapak kaki ibu. Kedua, kita tidak boleh bersikap sombong dan bongkak kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Dan akhir sekali, kita patut bersyukur dengan setiap pemberian Tuhan. Usahlah kita menjadi seperti kacang lupakan kulit. Sebelum saya mengakhiri cerita saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Biji delima, biji selasih. Sekian, terima kasih.